Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, bertemu kita di Pentas Bicara. Sebagai muqaddimah, saya mengajak anda merenung satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan la khair, tidak ada kebaikan fi kathirin min najwahum, kepada kebanyakan yang berbisik-bisik, illa man amara bisadaqatin, kecuali mereka yang mengajak, menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin, atau ke arah kebaikan, au islahu bainan nas, ataupun mendamaikan di kalangan manusia. Dan Allah menyatakan wa may yaf'al dzalika batigha mardatillah, siapa yang berbuat demikian untuk mendapatkan redha Allah, maka kata Allah fasawfa nu'tihi ajran azima, maka pada mereka itulah kebaikan ganjaran pahala yang cukup besar. Inilah bagaimana keindahan agama Islam. Ya, Allah melarang kita berbisik-bisik, tetapi di sana ada pengecualian, iaitu mengajak ke arah bersedekah, mengajak ke arah kebaikan dan mendamaikan di kalangan manusia. Para penonton, di Malaysia ini terdapat dua parti politik yang cukup besar pengaruh mereka dalam sejarah. Pada tahun 51, tertubuhnya sebuah parti yang disebutkan sebagai Parti Islam Se-Malaysia. Lebih awal dari itu, tertubuhnya parti yang dikenali sebagai UMNO. Dan kita tak dapat nafikan kedua-dua parti ini, walaupun ada yang mengkritik, ada yang menyatakan pandangan negatif, tetapi ada sumbangan besar kedua-dua parti politik tersebut. Sama ada UMNO maupun PAS mempunyai sumbangan besar kepada pembangunan ummah dalam negara kita. Namun demikian, apakah kita boleh melihat suatu hari nanti mereka mampu berbincang demi untuk bekerjasama demi kepentingan umat, bukan kepentingan parti mereka? Inilah kita akan bicarakan pada malam ini, iaitu muzakarah dan wahdatul ummah. Siapakah mereka? Saya yakin kedua-dua panel ini cukup dirindu dan sekian lama tidak muncul di Pentas Bicara. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Sahibul Samahah Al-Fadil Ustaz Azamir Alias, yang merupakan Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Lama tak ketemu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, isteri saya isteri saya. Anak-anak beranak sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silap soalan. Baik, seterusnya saya perkenalkan iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, yang merupakan pensyarah Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Saya nak panggil Datuk ke Ustaz? Ataupun apa-apa pun tak apa. Apa-apa tak apa. Baik, saya nak tanya soalan pertama pada Dr. Asri. Di dalam sejarah, kita perlu belajar dari sejarah. Antaranya kerajaan Andalusia sebagai contoh, kerajaan Turki Uthmaniyah sebagai contoh. Mencatat sejarah kejatuhan mereka selain pada faktor musuh adalah kerana kelemahan penyatuan umat di kalangan mereka. Komen doktor dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita lihat kepada sejarah kerajaan-kerajaan orang Islam yang jatuh, demikian juga kerajaan-kerajaan lain yang bukan kerajaan orang Islam. Apabila kerajaan itu memperlihatkan pada penghujungnya mereka sikap yang kurang tolerance, yang memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang berbeza dengannya, dan kemudian akan mencetuskan konflik yang banyak di dalam negara, dan puak-puak di dalam negara muncul, dan kesemuanya menghimpunkan kebencian kepada para penguasa. Maka dengan itu kita dapati walaupun puak-puak itu minoriti, akhirnya mereka menjadi majoriti yang bersepakat di atas satu perkara, iaitu tidak suka dengan penguasa. Dan dengan itulah maka jatuhnya penguasa-penguasa ataupun dinasti-dinasti yang terbabit sebagai dinasti orang Islam. Dan ini berlaku kerana kerajaan terdiri pada dua, pemerintah dan rakyat. Apabila rakyat tidak support pemerintah, maka bererti pemerintah menjadi lemah. Dan demikian Andalus dan seterusnya. Kita kena ambil pengajaran. Yes, maka kalau kerajaan dalam bumi Melayu ini ingin panjang nafasnya, dia kena mencari jalan bagaimana untuk mereka dapat melakukan satu penyelarasan di kalangan mereka, perbezaan mereka. Bukan tak boleh berbeza, boleh berbeza, tetapi penyelarasan yang harmoni,
yang perbezaan itu memberikan impak positif kepada negara. Saya. Baik, soalnya adalah how to manage the differences. Begitu. Ya. Baik. Saya nak pergi pada Ustaz Azamir. Ya. Di dalam Quran Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Dan Allah mengingatkan kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Panjang ayat ini. Ya. Allah mengingatkan dulu kita ni pernah pecah belah dan Allah selamatkan kita dari jurang api neraka. Justru kalaulah kita tak dapat mengurus perbezaan macam doktor sebut tadi, adakah kita seolah-olah mundur kembali ke zaman jahiliah? Pandangan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sebut tentang perpaduan, kesatuan, persaudaraan, ia merupakan satu perkara yang utama, yang mesti diutamakan, satu perkara yang penting, perlu dipentingkan. Dan kepentingan serta keutamaan kesatuan itu sampai Allah ungkapkan merupakan nikmat dan rahmat. Maknanya bukan calang-calang perkara bila dikatakan anugerah rahmat. Sehingga kan Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, kalau sekiranya manusia membelanjakan seluruh harta dalam dunia inilah habis semuanya untuk mendapatkan kesatuan dan perpaduan, tetapi Allah tidak mengizinkan, maka tidak tercapai. Dan begitulah sebaliknya. Dan untuk merealisasikan kesatuan ummah nampak merupakan nikmat dan rahmat, diasuh kita tu ada sifatnya harian, ada sifat mingguan, ada sifatnya bulanan, ada sifatnya soal harta, ada sifatnya seumur hidup sekali melalui ibadah-ibadah yang fardu. Kalau kita tengok susunan solat itu dituntut melaksanakan secara berjamaah, antara lain ingin merealisasikan makna dan rahmat kesatuan dan berjamaah ataupun perpaduan. Begitu juga dengan soal puasanya, mengambil kira tentang mereka yang barangkali kurang bernasib baik dan menyatukan dalam soal mentazkiyahkan diri ataupun hati. Begitu mengeluarkan zakat, ada juga unsur-unsur untuk membentuk kesatuan dan rasa bersama, rasa persaudaraan Islam. Dan apatah lagi soal haji, perhimpunan agung yang berlaku di Arafah, bagaimana berlakunya tawaf, berlakunya sa'i, berlakunya wukuf, semuanya ini adalah merupakan suatu isyarat penting bahawa perpaduan dan kesatuan itu satu tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan balik dalam isu dalam kes manusia apabila berlakukan perbalahan, ia akan merosakkan, hilang rahmat. Bukan saja hilangnya kasih sayang, tetapi hilang apa yang kita ada. Watas habari hukum, akan hilangnya haibah yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita. Baik, tak kala itu kita nak pergi lebih mendalam. Dan dalam agama ada istilah seperti musyawarah, ada munaqasyah dan ada muzakarah. Mungkin kita tak nak berbahas panjang soal terma, tetapi bagaimana Islam mengajar kita untuk berbincang, Dr. Asri? Adakah di sana ada pendekatan sunnah dalam sirah Nabi Muhammad SAW? Okay, terima kasih Saudara Amin. Kita ada tujuan perbincangan dalam Islam. Tujuannya untuk kita mencari sesuatu yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sehingga kita ada kata-kata Al-Imam Syafi'i yang terkenal, dia kata, ma jadaltu ahadan illa atamanna an yuzhirallah al-haqqa ala lisani. Aku tidak berdebat dengan seseorang melainkan aku harap Allah menzahirkan kebenaran daripada lidahnya. Maksudnya betapa, bukan cari salah dia. Bukan cari salah, aku nak dengar kalau ada benda benar dia boleh cakap. Itu imam kita yang agung, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita lihat bahawasanya ini tujuan di dalam agama. Hatta kita lihat tujuannya kadang-kadang mungkin perbincangan itu tidak mengembirakan kita, tapi memberi kebaikan kepada umat keseluruhan yang kita bincang. Kita berjanji, kita berdialog, kita buat perjanjian pun. Kita tengok dalam perjanjian Hudaibiyah, sahabat ramai tak suka. Bukan dengan Islam tu, dengan musyrikin, pihak musuh. Sehingga Sayyidina Umar tanya, alasta nabiyan? Sampai kan, tidakkah kau seorang nabi kan? Kan, alasna ala haqqin wa hum ala batil? Tidakkah kita di atas kebenaran, mereka di atas kesalahan? Sahabat-sahabat tak mau tanggal ihram. Nabi suruh tak puas hati maksud tu. Suruh tahallul, tak nak. Kenapa? Tak puas hati kerana Nabi buat perjanjian ini. Tapi Nabi memberitahu ini bahawasanya ini adalah arahan Allah. Maka akhirnya, kerana Nabi bukan lihat perasaan dia. Kalau perasaan dia
terguris. Mereka memang musyrikin zalim dan sejarah mereka jahat dan mereka telah melakukan penginayaan kepada orang Islam. Tapi Nabi melihat kesan dalam jangka masa panjang. Kesan jangka masa. Quran bila sebut tentang ni, Quran kata apa? Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika mereka cenderung kepada perdamaian itu dengan orang bukan muslim tu, hendaklah kamu cenderung kepadanya. Fajnah laha, dan kamu bertawakal kepada Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika mereka berhasrat untuk tipu kamu, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Cukuplah pergi engkau Allah. Betapa agama maunya supaya kebaikan, kerana perdamaian itu sesuatu yang begitu bermakna dalam agama. Saya masuk tajuk ni bagi mendalam, bagi terus sentuh kepada realiti. Muzakarah ke, perbincangan ke, rundingan ke, mesyuarat, ni istilah. Istilah. Tetapi saya rasa PAS dan UMNO perlu duduk semeja untuk berbincang perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada umat yang mereka ada persamaan. Ada common ground yang sama antara mereka. Kerana saya rasa bukan sesuatu yang baik untuk negara ini kita hapuskan PAS atau kita hapuskan UMNO. Kita tidak perlu melakukan satu asimilasi ke parti kepada parti yang lain. PAS pergi jadi UMNO, UMNO jadi PAS. Tak bagus. Kena PAS imbang dengan UMNO, UMNO imbang. Kerana ada UMNO, ada PAS, maka politik itu seimbang. Saya masih ingat lagi sekali saya bersama dengan yang berbahagia Tuan Abdullah Badawi di London, kami minum petang dan saya ingat Tuan Abdullah kata kepada saya, dia kata sebenarnya UMNO perlukan PAS. Dia kata kerana adanya PAS lah UMNO tu jaga diri dia sikit. Kerana ada saingan dia. Di sudut itu bagus. Maka saya selalu kata, hatta dalam Islam, dalam teori pemikiran Islam, kita ada madrasah Al-Imam Al-Ghazali, kita ada madrasah Ibn Taymiyah. Dua madrasah ni nampak macam bersaing, tapi ia telah memakmurkan pemikiran, kedua-duanya ada kekuatan yang tersendiri. PAS ada kekuatan yang tersendiri dan UMNO ada kekuatan yang tersendiri. Tapi mereka ada persamaan. Kadang-kadang ramai tak lihat pada kekuatan tu, dia lihat pada pemusuhan peribadi. Maka dijadikan personal issue. Maka jadi dia tak jadi menarik perbezaan itu. Dia jadi macam suatu dendam. Padahal kita nak tengok apa yang terbaik yang UMNO boleh tawarkan dan PAS tawarkan. Sebab tu saya kata PAS kena duduk dengan UMNO untuk bincang perkara yang sama-sama mereka boleh buat. Kalau mereka sama-sama fikir untuk umat. Ada perkara yang mereka tak boleh buat sama-sama, mereka buat masing-masing. Tapi ada perkara mereka boleh buat sama-sama. Kerana mereka orang Islam, menghadap kiblat yang sama, semayang yang sama. Ada benda yang tak perlu kot mereka cakap kat luar. Kalau mereka bawa ke parlimen, complicated jadinya. Tapi mereka boleh bincang di kalangan mereka, hati ke hati, hati nurani Muslim kepada saudara Muslim yang lain. Mungkin kalau kat luar ada keegoan politik. Tapi bila duduk sekali, Presiden PAS, Presiden UMNO cakap sebenarnya saya tak puas hati benda ni, entah buat yang ni kata, oh tak apa, minta maaf, saya minta maaf, kita perbaiki. Dia lain sembang dengan di pentas debat dengan sembang di meja kopi ni lain. Jadi saya rasa perlu perkara ni untuk melihat kepada kerangka yang masa depan negara yang lebih baik. Dan bukan semua yang lama-lama tu dah tak ada, dah lampas, dan sebahagian pun dah tak ada UMNO. Ramai tokoh-tokoh baru sekarang. Saya fikir dengan kemasukan beberapa tokoh baru ni, saya ingat juga majlis tertinggi juga ada muka-muka baru. Saya rasa ini boleh, mereka tak ada dendam lama. Jadi saya ingat dia lebih fresh. Dan Ustaz Azamir, saya nampak dari tadi lagi macam ada benda nak tambah apa yang Dr. Azri sebut. Apa yang Ustaz boleh kongsikan kita pada soalan yang sama. Dia bila katakan ada juga perbezaan yang sedikit sebanyak. Bila kita berdebat, sudah tentulah kita nak menang. Tapi kalau muzakarah, perbincangan, runding cara, sebenarnya ada kesediaan keluhuran hati dalam berbincang tu. Kalau orang nak menang, dia akan cari apa saja
yang salah. Dalil-dalil yang boleh memenangkan dia dan dalam masa yang sama juga memburuk-burukkan hujah-hujah yang dibuat. Dan dia tak akan mengaku. Ego tu Tapi tebal. kalau muzakarah sebenarnya mencari apakah titik persamaan dan apakah titik yang boleh kita bertemu bagi mencapai matlamat. Sebab kalau kita tengok keseluruhan besarnya, ialah kita tengok matlamat yang ada dalam PAS itu jugalah matlamat yang ada dalam UMNO. Demi agama, bangsa dan negara. Sama juga. Tapi tak tahulah ungkapan-ungkapannya berbeza. Cuma dari sudut tanggapan dan kefahaman. Bagaimana ianya patut dipersepsikan. Contohnya agama tu bagaimana. Kalaulah satu puak ini nampaknya kurang tepat dia punya penafsirannya, maka orang yang mempunyai pendapat yang tepat silalah yang menepatkan pula pendapat ni. Maknanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam soal yang macam tu. Tetapi ialah apabila kita sebut soal politik, kalau Dr. Asri kata tadi boleh bincang bisik, tapi tak tahulah, saya dengan Dr. Asri mungkin bincang bisik sebabnya tidak ada dalam kerangka kepartian dan politik dan sebagainya. Dia sebab kita perlu bezakan soal politik dengan kepartian politik ataupun politik kepartian. Dia adalah dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang dalam sistem kita pada hari ini, kepartian itu adalah untuk bagaimana nak mendapatkan kuasa melalui cara pilihan raya dengan sistem yang sedia ada. Tetapi pendekatan itu bagaimana diolah. Adakah ia membawa kepada kebaikan ataupun membawa kepada kepentingan yang sekelompok ini. Kadang-kadang kita lebih memandang sekelompok kita, tapi kita tak pandang dari aspek umat. Maknanya kalau sekiranya seorang ini menjadi katakan seorang pemimpin, adakah dia ingin menjadi pemimpin kepada orang yang menyokongnya? Bagaimanakah dia ada rasa tak nak menjadi pemimpin kepada orang yang barangkali belum ataupun belum menyokong ataupun tidak menyokong? Di situ. Jadi kita kena melihat pada picture yang lebih besar. Baik, para penonton sama hati sekalian, kita dah melihat perbincangan ini sampai kepada tahap PAS dan UMNO. Kita akan pergi lebih terperinci selepas ini. Namun demikian timbul persoalan. Ada yang kata, alamak, sama ustaz pun bergaduh, sama ustaz, sama ulama pun berbalah. Sampai kadang-kadang wujudnya kafir mengkafir. Apakah jawapan ini? Kita akan tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Para penonton, kembali ke pentas bicara. Kita sedang membicarakan persoalan muzakarah dan wahdatul ummah. Baik, saya nak kembali pada Ustaz Azamir. Saya sebut tadi bahawa ada juga di kalangan ilmuwan, sebelum kita pergi pasal politik lebih mendalam, di mana ustaz-ustaz, para ulama, ada yang bersifat bila dia sebut pandangan dia, orang yang tak sama pendapat dengan dia, maka dia takfirkan. Kadang-kadang dia senang-senang dia kata, kau bukan ahli sunnah wal jamaah. Menyebabkan Raid Marhain ni kata confused. Mana yang betul sebenarnya pandangan Ustaz? Yalah, perkara ini boleh dikatakan itu satu perkara yang semula jadi ataupun memang sentiasa berlaku. Dengan berlakunya itulah kadang-kadang adanya dorongan untuk mengkaji dan buat penyelidikan. Tetapi berlakunya perkara itu ialah berdasarkan apa maklumat yang kita terima, apa kefahaman yang kita tahu, apakah sumber yang kita perolehi. Ibarat kata perbilangan orang ni 9 lah doktor kan, di mana tempat tegak di situ tempat nampak. Maknanya kalau saya berdiri di sini, saya hanya nampak Amin, tapi saya tak nampak apa yang belakang Amin. Jadi kalau kita nak melihat keseluruhannya, perlu ada orang yang katakanlah kekurangan orang ini, bagaimana kita boleh duduk berbincang bersama. Mungkin orang itu akan mengulas daripada perspektif yang berbeza, yang orang ini tidak memberi fokus. Kan sebab itu kadang-kadang ada di kalangan pendapat-pendapat ulama ni berbeza-beza berdasarkan kepada bagaimana dia mengambil hukumnya daripada dalil ataupun memahamkan oleh kerana perbezaan-perbezaan yang boleh dikatakan manusia ni berbeza latar belakang. Barangkali orang Kelantan pandang macam ni, orang ni Sembilan kata macam ni. Tetapi itu semua tidak membawa kepada satu kerosakan dari sudut strukturnya. Tetapi apakah yang lebih sesuai? Dalam menangkapi perbezaan-perbezaan inilah kadang-kadang kita tengok yang menampakkan macam berbalah dan bergaduh itulah bukannya terlibat macam saya dengan Dr. Sita, tetapi bagaimana periwayatan daripada isu itu. Kadang-kadang cerita pengolahan suara pun mendapatkan kita kita dapat faham teruk betul, tetapi Ustaz Asri cakap saya biasa saja kan. Kadang-kadang Ustaz Asri tegur, Ustaz macam mana, orang kata Ustaz
ustaz tu kena marah dengan Dr. Asri, padahal ustaz mengemukakan nasihat itu dalam suara yang harmoni. Jadi kita tengok dalam, apatah lagi ini kadang-kadang ada pihak-pihak yang cuba merancakkan, sebab daripada perbalahan itu kadang-kadang dia mendapat sesuatu yang diinginkan. Tambah Ajinomoto lagi. Tambah Ajinomoto. Sebab ada sesuatu yang dia akan peroleh daripada dua perbalahan, daripada perbalahan itu kadang-kadang dia lebih menguntungkan. Dengan adanya perbalahan itu berlaku. Sebab tu orang kata orang-orang di sembilan pesan antan sama antan jangan berlaga. Yang untungnya lah ayam yang tepi tu. Kan? Sebab apa berlaga laga antan, tah mana padi, tah mana beras. Tapi yang untungnya lah ayam yang tak kena mengena tu. Ini selalu dipesankan oleh pihak kepimpinan negeri, pesan jangan adanya soal perbalahan. Tetapi kita boleh tengok perbezaan-perbezaan ini dari aspek yang lengkap melengkapi. Kerana manusia ini mempunyai sifat lemah. Kelemahan saya, Ustaz Dr. Asri ada kelebihan menampung. Bagaimana ianya boleh satu perkara yang saling lengkap melengkapkan mendapatkan satu kecantikan. Kan? Tidak cantik kalau cawan itu hanya diletakkan, tapi perlu ada piringnya. Tetapi berfungsi tak piring itu untuk dimenadahai? Fungsi. Di kala mana cawan tu dah hilang ataupun pecah. Itu nampak dia punya orang kata perumpamaan yang seumpama itu. Satu analogi yang cantik Ustaz. Baik, kita tak nafi juga Dr. Asri bagaimana wujudnya aliran-aliran pemikiran dalam agama. Tetapi yang sedihnya apabila ada pendukung-pendukung aliran ini yang terlalu taksub sampaikan mereka bertindak melampau ghulu kepada orang lain. Lantas wujudnya tindakan mentakfirkan orang lain dan sebagainya, dan kadang-kadang dia dengan senang-senang mendakwa dia adalah ketua Ahli Sunnah wal Jamaah, dan orang lain yang bukan sependapat dengan dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa kes sebegini, doktor? Ini sebenarnya satu fenomena yang serius, yang macam disebut oleh Fadil Ustaz tadi, orang ni kadang-kadang ada kepentingan, dia setengah orang ni dia nak menonjol ke hadapan. Kalau betul-betul kita Ahli Sunnah wal Jamaah, saya nukilkan apa yang Al-Imam Az-Zahabi sebut dalam Siyar A'lamun Nubala apabila dia menceritakan riwayat Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang dianggap sebagai benteng Ahli Sunnah wal Jamaah ketika zaman serangan Pasafah. Dan majoriti orang kenal Imam Abu Hasan Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari apabila dia hampir meninggal, dia menyebut bahawasanya dia berpesan, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seseorang pun di kalangan ahli qiblat. Sesungguhnya yang ada di antara kita ialah perbezaan-perbezaan ungkapan saja. Ikhtilaful ibarat. Ikhtilaf ibarat. Maksudnya kawan, entah cakap macam lain tapi maksud entah sama dengan ana. Ana cakap macam lain tapi maksud entah ana sama dengan entah pun nak tanzih Allah, ana nak tanzih Allah umpamanya. Sebab itu kita lihat umat sebenarnya tidak bersama dengan golongan fanatik ini yang suka mengkafirkan orang, menghukum fasik orang, hanya perbezaan. Kita boleh tak bersetuju dengan idea, tapi kita jangan hukum individu. Kita tak setuju, saya tak setuju dengan idea awak, tak apa, it's okay. Kita tak setuju, bukan semesti kita kena setuju dengan semua orang. Tapi kita jangan hukum bahawa peribadi itu telah begitu. Kita dalam sejarah orang Islam ni kita ada imam seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari. Dia Mu'tazilah. Kitab dia Al-Kashaf dianggap sebagai salah satu kitab tafsir yang utama. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani takhrij hadis-hadis dia. Dia Mu'tazilah. Tapi orang tak hukum dia kafir dan apa. Orang ambil manfaat daripada dia. Al-Qadi Abdul Jabbar. Sebab tu saya kata dalam dunia pemikiran dunia Islam, kita ada Al-Imam Al-Ghazali dengan alirannya dan mempengaruhi banyak umat Islam. Kemudian muncul Ibn Taymiyah dengan aliran mempengaruhi sebahagian orang Islam. Semua orang suka lihat apa pemusuhan antara dua aliran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kedua-dua aliran mempunyai kekuatannya dalam menghadapi zaman-zaman mereka. Kalau hanya dunia Islam itu Ibnu Hajar, Imam Ahmad saja nak hadapi Mu'tazilah, saya rasa tak termampu dengan begitu literal jawapan terhadap Mu'tazilah. Munculnya Abu Hasan Asy'ari, munculnya juga Abu Mansur Al-Maturidi kemudian sedikit. Mereka ini telah menyempurnakan jawapan-jawapan ini dalam kerangka yang berbeza-beza. Tapi begitu juga saya ingat parti politik, kita balik kepada politik kita tadi kan. Sebenarnya ada era 80-an nampak macam meruncing sedikit. Kerana ada tafsiran-tafsiran agama yang macam nak pergi pada kapir mengkapir sikit. Dah pergi pun. Tapi kemudian parti-parti ini mula matang. Pemimpin-pemimpin dalam parti juga mula matang. Dah tak timbul dah isu kapir mengkapir antara parti-parti politik.
dan timbul macam mana nak bekerjasama. Saya rasa sekarang ini, alhamdulillah, isu kapi-mengkapi kita dah tak dengar dah. Yang kita kena buat ialah bagaimana kita tak boleh nafikan UMNO dan PAS mesti berbeza. Kalau UMNO pergi jadi PAS, saya rasa, dan PAS pergi jadi UMNO, siapalah nak kritik semua masalah-masalah urus takbir yang kita tak puas hati dan macam tak ada check and balance. Tapi kita tahu mesti ada benda yang sama antara kita dengan aliran-aliran yang berbeza di kalangan umat Islam. Ada benda yang sama. Jadi takkan PAS dengan UMNO banyak benda yang sama. Negara sama, daerah sama, majoriti dalam kepahaman Islam pun sama. Jadi banyak benda yang mereka boleh duduk sekali. Jadi kenapa, dan tak perlu pergi kepada isu-isu yang begitu serius. Berbeza. Saya sebenarnya tak suka isu agama diheret ke dalam politik. Politik. Saya. Jangan heret isu agama. Awak UMNO ataupun awak PAS, ketika kita dengar ada orang buat dulu kapi-mengkapi PAS dan UMNO, kemudian sesat menyesat UMNO pula kata ke PAS. Jadi stop benda ni. Dalam tajuk PAS dengan UMNO ini ialah tajuk bagaimana mereka nak menguruskan kemaslahatan orang Islam dalam ruang-ruang yang mereka sama-sama boleh uruskan. Baik, dan apa yang disebutkan oleh Dr. Asri, saya dapat rangkumkan antara masalah untuk kita melihat kebersamaan ini ialah ketaksuban. Jadi pandangan Ustaz dalam mengurus sesebuah gerakan Islam sebagai contoh, wujudnya ahli-ahli yang taksub. Kalau dalam PAS timbul persoalan, ini pro Erdogan, ini pro UG, ini pro ulama, sampai wujudnya Facebook seperti Al-Haraki, Tulang Besi, Wave Malaysia yang mengutuk sesama ahli PAS. Dan di kalangan UMNO sendiri pun ada yang mentang sekeras-kerasnya bekerjasama dengan UMNO dengan PAS, dan ada yang begitu lunak. Sebagai contoh, Perdana Menteri sendiri pun menyatakan keterbukaan beliau untuk bersama di dalam muzakarah ini. Pandangan Ustaz? Jelah. Apa yang orang tu dapat, apa yang diniatkan, dan apa yang diniatkan itulah yang dia buat. Itu sebagai kenyataan daripada Nabi SAW. Dalam soal ketakzuban ini, dia membentuk bukannya secara spontan, dianya dibina dan dibentuk, diasuh dan ditarbiyah. Jadi kembali kepada asuhan Nabi SAW. Kalau kita tengok, bukan tidak ada sahabat-sahabat yang begitu taksub, yang begitu berkeras, tetapi bagaimana Nabi menguruskan dan juga mengharmonikan serta mengadabkan ataupun menyantunkan. Bukan Nabi tak raikan, Nabi raikan, tetapi bagaimana Nabi menyantunkan mereka supaya sifat yang ada seumpama itu mampu disalurkan pada keadaan-keadaan yang bersesuaian. Contohnya pada perjanjian Hudaibiyah, bukan sedikit orang yang sampai bukan sedikit sahabat yang tak bersetuju. Yang bengkak maksud tu. Tak ni cakap bengkak. Maknanya yang tak bersetuju. Sampaikan digambarkan bahawa Nabi sini berasa macam duka cita. Tetapi bila dia duka cita, dia tidak duka cita tu sampai dia menatijahkan marahnya. Tetapi bagaimana nasihat daripada isterinya, ya Rasulullah, tunjukkan. Kerana bila mereka lihat Nabi buat, mereka kasih kepada Nabi. Mereka itu taat kepada Nabi. Bila Nabi sendiri yang memulakan untuk bertahalul, maka diturut sertakan oleh para sahabat. Dan Nabi pula apabila sesuatu berlaku tu, Nabi tidak pernah menghukum tentang pribadi, berkata doktor tadi. Selalunya Nabi akan tanya, kenapa? Kenapa kamu buat? Kan, contohnya dalam penyelesaian seorang yang telah berlakunya kesalahan mengadakan hubungan suami pada siang Ramadan. Kita tengok bagaimana Nabi tak menyalahkan, tetapi Nabi menyelesaikan. Apa penyelesaian? Nabi tak ungkit apa yang dah terjadi. Jangan dikenang. Orang kata yang sudah tu sudahlah kan. Maknanya ialah apa yang patut diuruskan secara bersama. Begitu juga dalam soal ta'assub ni. Sebenarnya sifat ketakzuban dia lebih kepada mengakukan diri. Ada satu sifat yang tidak baik pada sifat hati itu. Jadi perlu kepada keluhuran, perlu kepada kasih sayang. Maknanya orang yang taksub ni kadang-kadang kurang perasaan kasihnya kepada orang lain, dan melihat orang lain saja yang salah, dia saja yang betul. Ini kadang-kadang satu perkara yang kita kena tengok diri kita. Sepatutnya kita perlu meletakkan diri kita pada tempat apa yang sedang berlaku kepada pihak yang lain supaya kita faham
isu sebenarnya. Baik, saya nak merujuk pada Facebook Dr. Asri pula pada bertarikh 25 November 2013. Saya bukan stalker doktor, ini sah. Saya mencari kebaikan dalam Facebook doktor, dan antaranya saya ketemu ialah doktor menyebut semua pihak patut meraihkan hasrat Presiden PAS untuk bermuzakarah dengan UMNO. Semoga itu menjadi titik tolak yang baik ke arah keharmonian politik dalam negara ini. Dan saya nak merujuk kenyataan salah seorang dari ahli Majlis Tertinggi UMNO sebelum ini, iaitu Datuk Seri Idris Harun. Dalam kenyataannya dia kata muzakarah perlu dilakukan dengan mengenepikan segala sengketa demi mencari titik kebersamaan. Malah Khairi Jamaluddin pun Menteri Belia dan Sukan mengatakan bahawa orang bukan Islam tak perlu risau muzakarah PAS dan UMNO. Bagaimana doktor menganalisa situasi kenyataan-kenyataan pemimpin dua-dua parti politik terbesar ini? Ya, ini kita lihat dulu mungkin muzakarah ni macam sukar sedikit. Bukan kata tak pernah mula, tapi bila sebut muzakarah masa peringkat awal, dia bunyinya macam nak berdebat. Nak berdebat tu di khalayak ramai pula. Tentu tak mendatangkan natijah. Tapi kita harap muzakarah ini ialah satu perbincangan UMNO dan PAS. Saya kata kita kena alu-alukan. Kita orang Islam. Allah kata wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua puak di kalangan orang Islam bergaduh, kita naklah damai antara keduanya. Saya tak kata PAS dengan UMNO lawan kerana masalah peribadi. Mereka ada isu-isu yang untuk kemaslahatan parti politik, kemaslahatan politik negara juga. Tetapi ada perkara yang kita sebut tadi, mereka kadang-kadang pergi daripada isu politik kepada isu peribadi, ada dendam. Sudah ada dendam. Dan sebahagian tokoh-tokoh ni dah lama dan mereka sebahagiannya dah mula pergi. Dan kita macam kita ada Khairi Jamaluddin ke, ataupun ada Idris Harun. Dan saya masih ingat beberapa orang yang jumpa saya cakap, yang ahli-ahli, Dr. Ashraf Wajdi juga antara orang yang minat benda ni, Dr. apa nama, hatta Dr. kemudian Khairuddin Takiri juga, saya rasa orang yang berminat, Datuk Reza Marikan, antara orang yang saya pernah terlibat dengan mereka dalam usaha untuk mendamaikan ini. Bukan nak mendamaikan, kita kena damaikan hati. Politik persaingan bagus. Ada kedai nasi kandar banyak kat Malaysia ni. Mereka ada persatuan kedai nasi kandar. Nasi kandar berbeza-beza bersaing mereka ni, tapi ada persatuan. Walaupun bersaing. Bila kementerian nak haramkan kas-kas, orang membangkit, mereka serentak mereka semua. Walaupun berbeza bersaing di medan perniagaan, tetapi ada isu yang mereka boleh duduk, padahal mereka meniaga nasi kandar aja. Kita ada membabitkan kepentingan orang Islam, dan kepentingan orang Islam ni tak menjejahkan orang bukan Islam. Mereka tak perlu takut. Dan kalau benda tu membabitkan bukan Islam, kita ada parlimen, bawa kepada parlimen. Tapi kita ada di ruang yang kita boleh bincang hati ke hati, mutual cooperation begitu. Ya. Jadi pembincangan yang matang antara dua-dua pihak ni. Saya rasa mereka tak payah mula dengan tajuk kali pertama. Mula dengan perjumpaan. Baik, sembang, santai, bincang, ambil satu benda yang ke arah nak setuju dua-dua tu. Okey. Baik, kita akan pergi lebih detail apa yang doktor cadangkan tadi, khususnya bagaimana format terbaik, bagaimana sunnah, bagaimana agama mengajar kita dalam berbincang, dalam bermuzakarah. Selepas ini di Pentas Bicara, para penonton yang penting terus dia menonton kami, jangan ke mana-mana. Kembali ke Pentas Bicara. Mungkin ada di kalangan penonton kata, alah, kenapa tak panggil PAS dan UMNO terus bincang pasal muzakarah? Sabar para penonton, kita nak mendapat pandangan dari para ilmuwan dulu. InsyaAllah kita akan usahakan dalam episod seterusnya, kita akan jemput wakil UMNO dan wakil PAS insyaAllah, bagi melihat dan memastikan perbincangan ini lebih praktikal. Baik, saya nak pergi pada Ustaz Azamir. Pandangan sebagai Timbalan Mufti, cadangan Ustaz kepada parti yang memerintah, itu UMNO sudah pasti. Apakah situasi yang perlu mereka lakukan agar wujudnya suasana win-win situation dan PAS rasa secure untuk bermuzakarah? Sebab ada juga suara-suara di kalangan ahli PAS, mereka tak percaya, tak thiqah untuk bermuzakarah. Pandangan Ustaz Azamir? Itulah, apabila isu nak bincang ni, sebenarnya kalau boleh berbincang bermula yang ringan. Bincang apa yang sama.
Jangan bincang apa yang berbeza. Tak habis kan? Kalau bincang yang berbeza, itu takkan jadi perbincangan. Itu mengukur dan menyukat apa yang kurang dan apa yang bertentang. Tetapi mari kita ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu seruan Nabi kepada orang yang bukan Islam. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Apa yang sama? Apa yang sama? Sebab itu kalau kita tengok cinta itu berputik, kasih sayang itu terjadi apabila ada persamaan-persamaan. Seronoknya, saya seronok dengan Dr. sebab saya sukalah cita rasanya, kan? Cara pandangan olahan dia, saya suka betul lah. Apa yang saya nak, dia fahami. Cuba tapi jangan cerita pasal pasukan bola yang sama-sama tak sokong kan? Perbezaan contoh. Itu memang itu ada persaingan kan? Persaingan. Tapi isu ini adalah isu umat. Dan kita kena faham bahawa perpaduan dan kesatuan itu adalah tuntutan iman. Sejauh mana kadarnya, sejauh syurga dan neraka. Kan sejauh tuntutan redha Allah Subhanahu wa taala, sejauh tuntutan kita untuk akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya terlalu banyak perkara yang sama. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan dan peluang untuk dibangunkan? Kalau dengan pihak yang lain kita boleh duduk berbincang, kenapa saudara sendiri susah sangat nak berbincang? Kalau dengan orang yang berbeza akidahnya, pertentangan begitu, kenapa kita boleh duduk harmoni, kadang-kadang sama-sama berpeluk dan juga makan semeja? Kan perbincangan sebenarnya makan semeja itu lebih mendamaikan, lebih memupuk kasih sayang. Macam mana kita nak menerima kalau hati tak kasih? Macam mana nak kasih kalau kita tak mulakan cari apa yang sama? Kan berilah peluang kepada diri masing-masing untuk mencipta peluang sendiri untuk mencari titik persamaan. Barulah kita boleh. Tapi kalau sekiranya kita tanya apa yang patut kamu sediakan, itu dah ada tuntutan-tuntutan. Bila ada tuntutan-tuntutan, setiap orang akan melihat apa yang dituntut itu merugikan dia. Dan orang yang dituntut juga ada tuntutan-tuntutannya. Ini kadang-kadang kalau ada konteks mahkamah dalam isu rumah tangga kan panjang bicaranya. Tapi kalau ada sepakat, kan ada tu perpisah secara harmoni. Kan maknanya senang mengambil keputusan. Hakim pun tak pening kepala. Kan? Tetapi kalau sekiranya ada belum lagi mempunyai tuntutan-tuntutan yang berbagai, diri orang yang tuntut rasa macam dia terpaksa berkorban, dia terpaksa berhabis, ini kadang-kadang tidak membawa kepada peringkat permulaan tu nampak macam sukarlah kita nak buat. Tetapi kenapa kita tak nak mulakan yang mudah dahulu, tanpa ada tuntutan dan tanpa ada garis panduan yang menyusahkan sebenarnya. Kadang-kadang perkara yang besar itu terjadi dalam keadaan yang selamba, dalam keadaan yang bersantai, tetapi keputusannya sangat hebat. Kalau boleh begitu, Amin. Selamba yang penting. Baik, Dr. Asri, dalam utusan Malaysia 29 November menceritakan NGO Islam sedia jadi perantara muzakarah PAS UMNO. Dan Dr. Ashraf Rajdi yang merupakan yang Ketua Yadim, dia kata ahli-ahli kedua-dua parti patut bersikap besar. Kita bukan mahu meleburkan identiti parti masing-masing. Dan kenyataan dari bekas Timbalan Presiden PAS, Ustaz Nasaruddin Maisa kata perkembangan positif muzakarah UMNO dan PAS telah diperlihatkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan Menteri Besar Negeri Kelantan, iaitu Fadil Ustaz Datuk Ahmad Yaakob baru-baru ini. Jadi pandangan doktor terhadap rentetan peristiwa ini dan bagaimana sirah memberi panduan agar kita dapat melihat ia tak terhenti di situ. Saya sebelum pergi itu saya selalu nukilkan juga, kalau kita terlalu lewat untuk berdamai, nanti kita akan melalui perkara yang sama yang pernah Ali bin Abi Talib sebut. Apabila Al-Hasan bin Ali kata jangan keluarlah dalam peperangan Jamal. Tapi dia rasa perlu keluar. Ialah mungkin ijtihad dia, Sayyidina Ali. Tapi akhirnya keluar berlaku pertempuran. Bukan dia nak bertempur dan juga bukan Aisyah nak bertempur. Orang lain ambil kesempatan. Telah berlaku pertempuran perang Jamal yang menyedihkan. Apa Ali kata? Ali kata, wahai anakku Al-Hasan, alangkah baiknya jika ayahmu ini telah mati 20 tahun yang lalu. Maksudnya supaya benda ni tak pernah berlaku. Dan Al-Hasan kata, ayahku, tidakkah telah aku beritahu bahawasanya engkau jangan keluar? Jadi maksudnya bila dah berlaku, sejarah telah coretkan. Negara kita pun nampaknya sudah
tua juga umurnya. Walaupun kita rasa muda, tapi ada parti politik makin tua, dan generasi baru mereka dah tak berapa minat sangat dengan parti politik dan seumpamanya. So kita jangan terlepas peluang yang ada sementara kepercayaan diberikan oleh rakyat. Dua parti ini, saya tak tahulah NGO perlu jadi orang tengah ke tak. Saya ingat mereka dah cukup matang untuk mereka sendiri settle diri mereka. Kan duduk di tengah. Mereka tak perlu NGO. Kan untuk, saya rasa tak apalah NGO nak tawarkan satu benda yang baik lah. Tapi mereka tidak perlu. Saya ingat mereka boleh deal antara mereka. Mereka berpengalaman besar dalam negara ni, berbagai-bagai benda yang telah mereka lalui. Negara kita ni pelik kadang-kadang di kalangan orang Islam kita ni kan. Kenapa? Cuba kita bayangkan, pada malam ni kita tengok Presiden PAS dan Presiden UMNO makan semeja dalam keadaan bersembang mesra. Saya ingat Prampis besok semua surat khabar. Sebab apa? Kejadian luar biasa. Padahal dia makan bersama je. Kenapa? Kerana betapa tak biasanya kita untuk suasana yang seperti itu. Luar negara, kalau kita nak menuju negara maju pun mereka ada parti-parti yang bertentangan. Perdana Menteri dengan ketua pembangkang biasa saja duduk bersembang makan sekali. Tapi kita yang Islam ni kadang-kadang meruncing sangat. Bila nak pergi, banyak sangatlah bunyi-bunyinya sehingga tidak ada keyakinan diri. UMNO sudah cukup lama, dia perlu ada keyakinan diri. PAS sudah cukup lama, dia perlu ada keyakinan diri. Saya secara peribadi pernah mencadangkan kepada orang yang tertinggi dalam UMNO, saya tak mau sebut. Saya kata bahawasanya masa Tuan Guru Nik Abdul Aziz masih jadi Menteri Besar Kelantan, saya kata saya cadangkan supaya pergi jumpa Syariful Priadi. Kan, kerana dia juga melalui pengalaman yang lama. Tuan Guru Nik Aziz 20 tahun merintah Kelantan, dia rasa hak dia tidak diberi dan seumpamanya, ada perasaan yang sangat sakit. Tapi kalau nak, bila dah bertukar pimpinan UMNO, patut pergi jumpa. Jangan pergi jumpa di meja politik. Kita kalau betul ikhlas, pergi je jumpa di rumah ke, di tempat dia, menziarahi. Benda ni jadi pelik. Kalau Presiden PAS ziarah Presiden UMNO dan Presiden UMNO ziarah Presiden PAS, semua tu tanya, ada apa? Apa jadi ya? Maka mulalah ada cerita-cerita sosek-sosek. Padahal ini kematangan dua orang manusia Muslim. Hidup kita ni bangun pagi sampai kita tidur, berapa banyak je politik? Sikit je. Banyak benda lagi Presiden PAS dan UMNO boleh duduk bersembang selain daripada isu politik. Tetapi dengan bersembang dan berbincang isu lain, membawa keharmonian kepada isu politik. Bila saya boleh setuju dengan Ustaz pasukan bola, lepas tu bersetuju pula tentang makanan, tadi restoran Arab ke apa, nanti yang lain-lain tu dia mula datang. Kalau tak setuju pun, Syekh, kenapa ente buat kena gitu? Itu je lah. Nah, jadi anda boleh call ente. Kenapa ente tak bagi hak anda? Kenapa ente tak bagi itu? Itu hak kami. Betul ke dia kata? Ente pun boleh call dia, boleh bincang balik. Ruang itu macam tak ada. Ruang itu tidak. Sebab apa? Sebab kita tak pernah bertemu. Padahal bukan permusuhan akidah pun. Sama je akidah tu. Kan? Siapa yang kata akidah PAS dengan UMNO tak sama ni, saya pun rasa pelik. Tapi kalau ada PAS tak puas hati dengan UMNO cara urus tadbir negara, UMNO tak puas hati dengan PAS dengan cara tertentu, mungkin itu ada. Itu ada. Baik. Dan pada yalah, saya tak nafi apa yang doktor sebut. Ada sebilangan sama ada PAS ataupun UMNO yang mengatakan bahawa kita berbeza dari segi akidah. Ada yang cakap macam tu sekalipun. Tapi pada pandangan Ustaz sendiri, adakah di sana kalau putih kata light at the end of the tunnel? Maknanya kebarangkalian dalam riwayat hidup Ustaz sebelum kita menutup mata buat selamanya, akan berlakunya realitinya UMNO dan PAS dapat bermuzakarah dan ia bukannya satu propaganda politik. Saya fikir bukan saya seorang di Malaysia ni, tetapi majoriti rakyat sangat rindukan suasana perdamaian antara dua puak parti Melayu yang dikatakan Dr. Aziz ni perlu dikekalkan. Kalaupun tak boleh menyatu, harapan kita menyatulah. Harapan. Kalaupun tak boleh menyatu, fikirkanlah bagaimana nak bekerjasama. Kerana dengan orang lain kita bersedia untuk bekerjasama dengan perbezaan yang sangat dahsyat. Kenapa sesama kita tak boleh? Saya begitu mengharapkan dan saya ada keyakinan bahawa satu hari nanti kita akan bersatu dengan penuh kasih sayang. Tetapi kembali kepada diri sendiri. Jangan kita persoalkan, tapi persoalkan orang lain. Tapi tanya diri kita. Bila soal perkara nak atau tak nak, bukannya isu di luar, tetapi diri kita. Untuk muzakarah ni, nak ke tak nak? Kan? Kalau tak nak, bukannya 1001 dalil, doktor.
Cukup satu alasannya, tak nak. Kan? Maka diolahlah tak nak tu berbagai-bagai alasan. Dalil datang kemudian. Dalil datang kemudian. Tapi kalau kita nak, kita akan menyusun dan kita ke arah itu. Dan percayalah, bukan 1, 2, 3 puak yang ingin bersama menyokong, tetapi ratusan tangan, ribuan, jutaan tangan berdoa supaya perkara perpaduan ini berlangsung. Percayalah, rakyat akan bersatu apabila pemimpin-pemimpinnya bersatu. Bagaimana kita nak bersatu, rakyat nak bersatu, pengikut nak bersatu, kalau pemimpinnya tidak bersatu? Mulakanlah dengan pemimpin dulu. Rakyat akan mengikut dengan penuh kesyukuran. Dan rakyat, orang Melayu ni jenis orang yang taat kepada pemimpin. Kan? Ini yang kita harapkan. Mulakanlah rundingan. Kalau pemimpin mula berunding, rakyat dan ahli parti akan mula berunding. Kerana mereka selalu bertemu di masjid. Janganlah berunding, janganlah bertemu di saat kehidupannya telah berlalu. Baru kita nak ziarah, kawan sakit baru nak datang. Masa sihatlah kita nak berbincang. Mati baru nak datang. Apa gunanya memberi kemaafan kepada orang yang telah mati? Adalah lebih baik sebenarnya masa dia hiduplah kita bincangkan bagaimana nak memberi kemaafan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ampunkan mereka, pohon keampunan, berbincang secara begitu syura, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Dr. Azri, dalam round terakhir ini, apakah saranan doktor? Mungkinkah dalam keadaan kebejatan sosial, keselamatan negara, rakyat Marahain pun rasa tak selamat dari dibunuh rata-rata dalam negara, ekonomi kita tak stabil, mungkinkah dengan kerjasama muzakarah PAS UMNO ini dapat menyelesaikan banyak perkara? Pandangan doktor? Saya percaya muzakarah ni sesuatu yang akan memberikan impak positif kepada kedua-dua parti. Kepada pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan muzakarah ni, percayalah mereka akan mendapat keyakinan rakyat. Rakyat suka. Sebenarnya yang tak suka ni memang ada, tapi bukan majoriti suka. Rakyat tak suruh PAS meleburkan dirinya menjadi UMNO, dan UMNO tak perlu meleburkan diri jadi PAS. Tetapi rakyat nak melihat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang matang, yang boleh duduk semeja berbincang perkara-perkara yang mereka ada persamaan di dalam diri mereka, yang akhirnya akan membawa kebaikan dan limpahan kebaikan itu kepada rakyat. Bermula daripada beberapa isu, nescaya mereka akan mengembangkannya kemudian. Dengan mereka mampu duduk tengok respon rakyat apabila Menteri Besar Kelantan dan Perdana Menteri berjumpa. Ya. Perasaan kita tengok gambar macam mana? Hibah. Kita rasa Masya Allah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik. Semua orang, makcik yang tak kerti baca surat khabar mata kelabu pun tengok, ni bukan orang PAS pergi jumpa UMNO. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak kata alhamdulillah. Dia tak kata inilah. Tak, auzubillah. Dia tak kata, melainkan makcik tu ada masalah. Jadi dia tak kata. Pakcik pun tak kata. Orang kata alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Orang pun nak lihat kebaikan dari Kelantan. Kita tak suruh Kelantan balik kepada UMNO ataupun UMNO jadi Kelantan, tak. Kita nak kebaikan. Sana pun Muslim, sini pun Muslim. Jadi dia buat kebaikan. Selepas daripada itu, kebaikan kalau kita Muslim majoriti, kalau kita damai, bahagia, baik, yang bukan Muslim juga akan damai, bahagia dan baik dalam negara ini, insyaAllah. Ustaz Azamer, apa pesanan pada para penonton, termasuk penokong UMNO dan PAS yang sedang menonton? Silakan. Yalah, sesuatu yang mustahil itu kita akan selamanya mustahil kalau kita anggap dia mustahil. Tetapi sekarang ni tidak ada perkara yang mustahil, apatah lagi perkara kesatuan ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata mustahil lah dia orang ni nak bersatu. Tak. Tetapi kita mencari seruan Allah Subhanahu Wa Taala, bertitik tolak daripada kekuatan iman. Tapi kalau bertitik tolak daripada kepentingan peribadi, kepentingan diri sendiri dan puak sendiri, ini satu cabaran. Dan seyogialah kita cubalah, kalau selama ini rakyat memenuhi harapan pemimpin, kali ini apalah kiranya dalam soal umat dan Islam, pemimpin antara yang besar-besar berpengaruh ini memenuhi tuntutan rakyat secara majoritinya. Percayalah, rakyat semulanya termasuk di saya pun berdoa dan berharap, rindukan suasana harmoni di kalangan para pemimpin dan di kalangan dua parti yang besar ini. Kerana kita tahu Islam boleh ditegakkan dengan kerjasama yang bagus.
memaafkan. Yang berlalu janganlah diungkit untuk dibawa perkara berbincang pada hari ini. Sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengungkit apa yang telah dilakukan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masuk Islam. Kalau diungkit, kau dia dulu macam pasal. Jadi kenangkanlah soal-soal yang semikian. Perlu ada jiwa besar untuk memaafkan dan ada jiwa besar untuk memberi sesuatu yang kadang-kadang kita nampak sukar beri, tetapi dorongan iman dan janji Allah, insya-Allah kita akan boleh bersatu padu dan ia menjadi satu realiti pada masa yang terdekat ataupun yang akan datang yang kita akan dambakan ni, insya-Allah. Baik Ustaz Noor Zamir dan juga Dr. Asri, jazakumullah khairan jazak. Saya cukup tersentuh dengan perbincangan bicara pada malam ini. Belum pernah kita bawa tajuk sebegini kritikal. Kita harap ada manfaatnya, insya-Allah. Baik, para penonton yang saya hormati sekalian, Dr. Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini disebut oleh Dr. Ait Al-Qarni adalah buku yang Islamik, ditulis oleh bukan Islam. Kata Dr. Stephen R. Covey, untuk difahami, kita perlu memahami. Seek first to understand, to be understood. Untuk kita memahami, maka perlulah kita bermuzakarah. InsyaAllah kita akan melihat persamaan, mengenepikan segala perbezaan. Terima kasih kerana menonton. Dan saya membuka undian pada anda di facebook.com/bicara. Kita akan timbulkan soalan, bersetujukah anda PAS dan UMNO bermuzakarah? Kalau setuju kata ya, kalau tak setuju kata tidak. Kita akan ikuti dan kita akan lihat apa keputusannya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.